أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، عما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan Allah Subhanahu wa taala buat kali yang kedua pada tahun ini. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita akan baca sambung bacaan kitab kita yang kita baca setiap 2 minggu, iaitu minggu yang pertama dan minggu yang ketiga. Setiap minggu pertama, minggu ketiga malam Khamis di Masjid Al-Jauhar ni. Letak tadi tu. Jangan kejut power bank sadar. Okey. Dah. Sekejap Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung bacaan kitab kita yang kita telah pun tangguhkan 2 minggu lepas, insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah tajuk ataupun dalam kita sambung pada malam ni pada muka surat 16. Kalau dia sambung 17, kita sambung 17 pula. Tapi seperti biasa, kita telah pun bermula dengan kaedah atau caranya. Selepas daripada kita baca kitab tasawuf, kita baca pula soal jawab dalam bab fiqh. Jadi kemungkinan tak ada lah muka surat 17 tu. Untuk memberkati majlis kita dan juga diminta untuk hadiahkan pengarang kitab fiqh ni, iaitu Syekh Qamarul Lail, minta kita baca suratul Fatihah setiap kali kita nak baca kitab dia. Jadi permintaan dia ni kita kena kabulkan lah, iaitu yang pertamanya kita hadiahkan kepada orang yang memberi dokongan ataupun memberi semangat kepada kawan baik dia ketika dia belajar dulu, iaitu Haji Suhaimi bin Muhammad, imam satu, imam besar Masjid Uniza, dan Abel sulung kepada mantan Menteri Agama kita lah, iaitu Dr. Zulkifli, Abel dia. Dan kita hadiahkan juga kepada Tuan Guru Haji Hasan Ismail ataupun Hasan Mentuan. Dan juga kita bagi juga hadiah Fatihah ini kepada Haji Muhammad Yusuf ataupun dipanggil Haji Mak Syurga. Dan kita hadiah juga kepada mufti pada ketika itu, iaitu Datuk Haji Ismail bin Yusuf, mufti kerajaan dulu. Dan kita hadiahkan juga kepada Syekh Qamarul Lail sendiri, iaitu Qamarul Lail bin Muhammad. Seterusnya kepada pengarang kitab Fathul Mu'in, iaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, iaitu pengarang kitab Fathul Mu'in menjadi kitab rujukan utama. Dan kitab rujukan yang kedua hadiahkan juga kepada Syekh Abu Bakar Shatta, iaitu pengarang kitab I'anatul Talibin, iaitu kitab salah seorang daripada guru kepada guru Tok Kenali sendiri, Syekh Abu Bakar Shatta.
Dan kita baca juga hadiah Fatihah ni, hadiah juga kepada, hadiah sekali je, tapi kita niat untuk kepada Imam Ghazali sendiri, yang kita nak baca kitab Imam Ghazali ni. Baca kitab Imam Ghazali, hadiah kepada Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Itu nama gelar dia sebenar. Kita panggil lah Imam Ghazali. Dan kita tidak lupa juga kepada Tok Kenali, kerana mewakil pada pondok dia lah. Hadiah pada Tok Kenali Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad. Dan jangan lupa hadiah kepada ibu ayah kita, tok nenek kita, dan pasangan-pasangan kita, walaupun masih ada lagi. Hadiah juga Fatihah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Bersama dengan hamba ni ada kitab hamba bawa dua butir hak bahasa terjemahan Jawi dan dua lagi Rumi. Jadi kalau siapa-siapa yang nak kitab boleh mari ambil lah. Mari minta je. Kalau nak Rumi nak Jawi ni ada sebelah hamba ni. Oleh kerana permintaan daripada hamba bawa ni, sebabnya haji ke apa ngajar Quran lepas ni tak ingat. Haji Mak. Tu guru Haji Mak kita minta suruh bawa kitab Jawi. Jadi dia bawa lah malam ni. Jadi kalau siapa-siapa nak boleh mari ambil. Memang mana-mana pun kebiasaan ketika mula-mula nak start mengajar berebut pakat beli kitab. Lepas tu tak bawa. Nombor satu tak bawa. Rugi sebenarnya tak bawa dah. Sebab keberkatan lain. Dengan ada ngaji, dengan ada kitab depan, dia lain keberkatan. Dan yang keduanya, ni kita tidak nampak sangat. Nak kitab Jawi ke Rumi? Rumi. Mana? Lain satu lagi, ni mungkin tu belakang. Duit boleh bayar ke Lokme, tak apa, Pahni tak apa. Wi ke apa ni, Abang Johor tak apa. Wi ke Abang Johor lah senek. Ada RM20 ada. Boleh, tak ada masalah. Semula-semula. Okey. Di Masjid Kasa Rumi, di Masjid Kasa ni berebut nak kitab semula. Pada pergi ke awal berebut, beli tak bawa. Ada Jawi je 2 butir lagi. Tu pun sebutir lah lagi. So amo sipai ke ayah Haji Mak. Sebutir lagi Jawi, ada nak Jawi. Tak sih. Mau tak bawa artis mula pula lah, marikan lagi dah bawa insya-Allah. Cuma menurut ayatnya, bila sampai depan lagi tajuk, iaitu bermula tajuk lepas ni 2 minggu lagi. Tajuk berwudu, sapalah lepas berwudu, dia habis berwudu ke apa lagi? Habis berwudu, tak ingat tajuk ke apa belakang. Banyak doa-doa amalan. Situ pakat berebut nak kita. Sebab nak tulis tak ada. Di Masjid Kasar berebut balik lah ni. Pakat dia boyak ustaz, bawa kita ustaz. Sebab nak tulis tak ada. Jadi situ ada doa-doa Imam Ghazali amal daripada yang kita tak pernah amal. Yang kita jarang tu email kita, ustaz-ustaz kita sebut. Sebab antara daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara amalan-amalan yang kita bawa tu betul dah, tapi ada lagi hak lebih, kita kata lebih comel lagi. Jadi kita kata ramai berebut nak. Ya mak mari dah. Mek. Ya mak. Okey. Hak Jawi. Okey, ada soal lagi ke Jawi. Kan siapa nak ayat dah. Okey. Okey. Jadi berebutnya bila sampai taing ke apa panggil hak tempat amalan, ada doa, ada zikir, situ berebut nak semula. Jadi rugilah. Kalau boleh cedek start minggu depan nak ada semula kita. Jadi kalau siapa-siapa nak lepas ni boleh royak kampung lah, mau bawa berapa butir je. Ada lagi rumah insya-Allah. Dah. Sebab start amalan minggu depan baru start. Learning nak mukaddimah baru. Dah baru dia royak dari segi bab apa ni najis, bab bangun tidur dan sebagainya. Nampak simple-simple je. Lepas ni start amalan. Lepas tu lepas habis amalan tu pula dia akan start hak rengeh pula. Masa tu tak bawa kitab pula lah.
biasanya. Lepas tu masuk bahagian kedua pula, bab hati pula. Oh, masa tu berebut bawa kitab pula. Waktu pengalaman yang apa lah. Masa bab hati, masalah bab ujub, bab takabur, bab sum'ah. Masa tu kan setengah-setengah mengalir mata pada. Kan? Itu kitab tasawuf ni, Imam Ghazali dia start dengan fiqh dulu. Dia start comel fiqh amalan, dia selit comel amalan, biar kita kemah dulu. InsyaAllah. Okey. Jadi tajuk pada malam ni masih lagi adab masuk tandah. Masuk tandah mengaji wak berapa, mengaji hari-hari kita masuk. Kalau nak kira lah, kalau kolik kita fikir. Tapi sebab apa Imam Ghazali royak? Ada sebab dia lah. Sebab kita masuk tandah ni, hak wajib hak koliknya daripada baby lagi lah. Boleh kaki je. Dah besar sikit boleh kaki nak masuk tandah, nak kecil, nak berok dan sebagainya. Tapi perlunya masuk tandah ikut adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab-adab ni lah ramai orang tak amal, dan adab-adab ni bukan untuk Rasulullah, untuk kita sendiri. Untuk keselamatan kita, untuk kerahmatan kita, untuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, untuk keampunan dosa kepada kita, untuk menjamin kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada doa-doa yang comel yang kita tak amal, yang kita tak tahu, terutamanya 2 minggu lagi. Kalau pakat mari belakang lah, adab berwudu. Nampak wudu biasa je, rupa ada satu rahsia hebat di sebalik daripada berwudu. 2 minggu lagi pakat mari dah. Tapi tak bersama lagi tu koyak saja iklan. Okey. Adab masuk tandah ni perlu kita berhabis comel. Muka suratnya Ayah Haji nampak tak jumpa cari muka surat ni, muka surat 15 Ayah Haji. Muka surat 15 hak kita lah pada baru ni, malam ni muka surat 16 malam ni. Dia sama je, Jawi pun sama, Rumi pun sama. Muka surat yang sama. Okey. Adab masuk tandah ni perlunya kerana apa? Kerana antara yang kita nampak pada zahir di mata kita, hak tak nampak banyak lagi. Hak nampaknya apa dia? Hak nampaknya dari segi kalau hidungnya bau busuk, mana tempat yang kotor. Yang keduanya hak kita nampak apa? Benda tu licin. Silat hari bulan ada berleping, jatuh pecah kepala dan sebagainya, na'udzubillah. Jadi bila kita berik nak masuk tandah ni, ada doa yang kita sentiasa perlu baca, tetapi ramai juga tinggal tak baca. Doa kita share dah 2 minggu lepas. Jadi nak royaknya antaranya. Lepas tu masuk tandah pula, adab dalam tandah lagu mana pula, kena pakai selipar. Rupa-rupanya pakai selipar ni bukanlah satu amalan yang kita ingat ke amalan daripada ayah mak kita je. Memang amalan daripada Rasulullah SAW. Bermaksudnya ada alas kaki. Tak kira lah teropah kau. Kalau zaman dulu teropah dah, kelukuk dah jalan dari tandah. Bagus. Sebab apa? Sebab tebal. Lagi tebal lagi bagus. Lalu jari orang pakai dah teropah. Sila Jepun, tak apalah Jepun ke Korea boleh pakai belakang. Masuk pakai. Sebab apa? Nak mengelakkan daripada kaki tu direct kena kepada najis yang duduk atas latar. Dan tempat najis ni tempat yang setan sangat suka. Favorite setan. Jadi kita ni duduk gelewak tempat setan. Itu sebab ketika orang ulama tidak galakkan kita masuk tandah. Ketika orang dulu, habis baca doa baru masuk kaki kiri. Keluar tandah kaki kanan, jangan tukar. Ada. Jadi ketika sebab apa? Sebab antara ketika tu setan berebut-rebut masuk, kita pun berebut juga jadi sport setan. Tak comel, biar relax dulu comelnya. Ulama dia kata sebab apa ketika tu ramai doa jeng setan duduk dalam tu. Bolok nguk habis. Supongnya 2-3 hari lagi ni bolok jalan raya ni, pakat nak balik raya Cina ni. Lagu tu lah tandah berebut masuk tandah nak cari tempat perlindungan kerana berkumandang menyebabkan dia ni panah pedih. Mari cari dia tempat yang RNR dia. Tandah ni RNR setan. Jadi tu sebenarnya tak comel kalau kita buat tempat rehat kita. Ada juga orang buat tempat rehat. Rehat lagu mana? Gisak rokok molek-molek le tandah. Comel. Hak bawah tu bik, hak atas masuk. Sekaligus. Kalau hak sanggup pakai kuih tak tahu, boleh buat kuih bawah, atas masuk kuih, tak tahu lagi berat. Hak isap rokok, amo pernah tanya, apa boleh isap rokok dalam tandah? Dia kata sebab dalam tanah ni busuk, dia kata. Jadi isap rokok ni hilang tu hak busuk tu. Jadi hak isap tu tak busuk bagaimana? Dah, cuma naknya kuih molek lah. Buat apa saja
Dia kata munggo isap rokok ni makruh ustaz. Duduk dalam tandas mu tepak tak comel dah. Jual juga bagi dia. Kena juga pada dia. Tapi sebenarnya tetap tak berapa comel, tepak yang kotor. Tu sebab hebatnya syurga Allah. Kenapa? Kerana tak ada tandas. Syurga Allah, antara kelebihan orang kita ni, orang Islam kita, kasih sayang Allah Ta'ala kita setiap kali mari masjid balik rumah, penempatan rumah dia kita di syurga Allah. Kalau 5 kali sehari, mana 5 buah rumah kita di syurga Allah. Walaupun rumah tu kita kata bunyi rumah je, sepuluh rumah tinggal bunyi rumah. Kita nak demandnya nak istana. Tapi rumah di sana jauh lebih hebat daripada istana di dunia. Hebat setara mana istana. Kalau orang paling kaya di dunia antaranya Raja Brunei contoh. Raja Brunei itu dalam Asia kita, tapi tak silap nombor 2 terkaya di dunia kalau tak silap. Tapi hebat setara mana istana Raja Brunei ataupun King Elizabeth apa, tak boleh lawan rumah sekecil-kecil rumah di dalam syurga. Kenapa? Kerana tak ada tanda. Syurga ni tak ada tanda. Sebab apa? Sebab kita pembuangan kita dah bertukar. Tak jadi dah buai kat bawah. Tak jadi dah buai hak busuk. Tak dah. Pembuangan kita pun, sistem perkumpulan pun tukar kepada peluh. Peluh pun keluar dengan bau sedap. Seperti mana antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tunjuk atas muka bumi dengan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubuh berbau harum semerbak bak kasturi. Begitulah juga penghuni syurga. Keluar peluh. Itulah perkumpulan seksa. Tapi bila duduk dalam dunia lagi ni, kena belajar lah, kena tahu adab-adab dia. Dengan kita kena baca doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita baca sama ada. Tapi kalau doa, kalau orang ada kitab, dia boleh ubah doa. Dia boleh tambah doa yang selalu Imam Ghazali baca. Imam Ghazali tak baca doa supaya kita tu. Kita baca doa tu pun boleh dah. Cuma jangan balah. Doa pun antara sunnah Rasulullah juga. Tapi satu lagi doa yang comel juga, comel lagi daripada doa tu, antaranya bismillahi a'udzu billahi minar rajsin najsil khabithi al-mukhbith syaitanir rajim. Tu muka surat 14. Kita boleh ambil sebagai doa tu sebagai nak tambah. Orang kata, nak baca lagu mana ustaz, payah. Kita pergi buku, pergi kitab ni sebelum masuk, buka sebentar, baca-baca letak tepi masuk. Jangan masuk dalam. Cuma doa nak tubik tak boleh lah. Kita ambil kitab ni baca dalam tandas tak boleh lah. Tapi nak ayatnya doa keluar tanda, bukan baca sebelum keluar, baca selepas keluar. Ambil pula kitab, buka pula. Nak baca doa apa ni? Ghufranakal hamdulillahilladzi adhhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Tu doa keluar tanda. Hak kita duk baca doa sama dah, ghufranakal hamdulillahilladzi adhhaba anni al-adha wa 'afani. Hak tu pun tak ada masalah, comel dah. Tapi kalau nak tambah lagi, orang ada kitab boleh. Orang tak ada kitab tak boleh lah buat lah. Ada arah lah. Okey. Pentingnya dalam adab ni kerana apa? Kalau kita tak kena comel molek dan pembuangan kita tak tepat cara, luruk tak betul, air kecing ada lagi dalam kemaluan, tengah duk semaya dia pun tubik sah tubik contoh. Maka itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muka surat 15, inna ammatan azabil qabri minhu. Inilah antara sebab orang kena azab dalam kubur adalah antara kerana memakai pakaian yang terkena najis ketika semaya. Ni antara minhu ni ketika tu. Ketika mana? Dia kata sesungguhnya kebanyakan seksa kubur berpunca daripadanya. Minhu tu daripadanya. Nya tu kembali kepada ceritanya adalah orang yang buai najis tak rata, tak comel, tak apa panggil, tak lawah berhabis. Tu sebab dalam kitab ni pada royak kena berdehem ataupun kena beristibrak. Kena melawaskan, iaitu berdehem-dehem. Jadi bukan dehem tu kerana apa ni dedah. Sunnah. Dehem tu sunnah dah. Tapi kena niat lah sunnah. Setiap perbuatan kita sertakan niat, maka dapatlah pahala. Tapi kalau kita tidak sertakan niat, ada benda hak memang memang kita tahu benda tu memang orang lain tak buat, hukum akalnya tak buat, contoh. Tapi kita tak ada niat pun, kita pergi bersiwak, katakan contoh. Siwak ni tak ada amalan apa ni,
amalan orang tak suka, orang jahat kau contoh. Amalan Rasulullah. Jadi kalau kita bersiwak, setengah ulama kata tak niat pun boleh pahala. Ataupun kita semaya sunat. Semaya sunat masuk tu kita terus semaya tanpa niat. Contoh, kita tak ada nak niat, katakan contoh. Tahiyatul masjid, katakan contoh. Kita terus naik semaya selalu. Setengah ulama kata walaupun khilaf, tapi setengah ulama kata tak niat pun tak apa. Sebab apa? Sebab tahiyatul masjid adalah adab utama bila masuk ke masjid. Tapi kalau tak ada, tak apalah, orang nak qomat dah. Tak apa. Tetapi bila semaya ba'diyah, contoh saat ni, kita hak mana tak ada tahiyatul masjid, bila semaya ba'diyah boleh niat serta ke sekali semaya tahiyatul masjid. Boleh niat sekali, boleh dua pahala. Jadi maknanya boleh ambil wakilah balik sebutir. Rupanya boleh niat dua dalam satu. Semaya sunat tahiyatul masjid boleh campurnya semaya-maya mana pun. Hatta nak semaya qada pun boleh tahiyatul masjid, boleh campur. Tapi qabliyah, ba'diyah tak boleh campur dengan qada. Jumhur lah, ataupun kita panggil mu'tamad. Tapi ada khilaf kata boleh juga. Tapi tidak ramai deh. Okey. Jadi nak ayatnya dia panggil tu berdehem. Bukan amal berdehem tu contoh. Berdehem tu satu sunnah. Kita niat sunnah, maka jadi dapatlah pahala. Tapi kalau kita tak niat, sebab dehem ni goliknya orang lekat pun orang dehem. Jadi bila lekat tulang, lekat gabu, lekat sakit tekak contoh, tu tak niat, tak dapat pahala. Tapi kalau duduk di tandas, kita niat berdehem kerana nak suruh melawas ke kencing, maka dapat pahala. Okey, muka surat 16 sambung pada malam ni. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi darin am ya rabbil alamin. Katanya musannif iaitu Imam Ghazali dalam terjemahan Jawi dia, bahasa kita baca kok Jawi selalu supaya cepat kita boleh ulas. Dan tekankan pula, tekan apa dia? Tekankan pada ketika duduk qada hajat itu. Ni ketika, sebab sebelum daripada ni dia cerita bab cara duduk, lepas cara luruknya kemaluan. Luruk kemaluan, dia royak je pegang jari telunjuk dengan ibu jari, luruk supaya keluar habis. Berdehem, luruk, buat kepeh perut dan sebagainya, ikutlah. Lepas tu tekan pula. Ni nak royak bab tekan pula ni. Tekankan ketika duduk qada hajat di atas kaki kirimu. Kaki kiri. Kiri ni kita duduk cakung, orang panggil kan? Cakung tak? Kau amal betul kali kok. Kalau cakung hak tinggi tu tak? Cakung ni duduk dua tak? Betul. Duduk cakung ni tekan perut kita. Sebenarnya bukan tekan kaki, tekan perut sebenarnya, tapi tekan sebelah kiri. Sebab apa? Sebab duduk situ tempat hak berkumpulnya. Okey. Tekan sebelah kirimu dan janganlah kencing dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurat. Ada juga darurat. Jangan buat berjuru sangat. Mentang-mentang kata jangan duduk berdiri, kita pun tak save berdiri juga. Jadi naik duduk atas cakung, atas hak tempat hak kecil, hak tandah. Apa tandah awam tu. Tandah awal kan duduk dinding lah. Bagi orang lelaki lah, orang perempuan biasa tak ada lah benda tu. Jadi orang lelaki pakai ribu qazik aja kecil selalu. Mentang-mentang juru kata tak boleh, maka dia pukah duduk atas tu, duduk cakung atas tu. Jangan bahaya, takut jadi lain. Sengguk pala tegak. Bukan dia jatuh melecah, sengguk pala. Kalau pala atas boleh kira lagi, pala lutut boleh kira lagi. Pala tu bahaya, jangan sungguh hamba ayat tu bukan nak bergurau. Okey, jadi kencing janganlah berdiri kecuali darurat. Dah tak tahan dah, terpaksa lah ayah haji. Kencing lah, tak ada masalah. Tetapi secara orang normalnya, kencing duduk cakung ni barulah tubik habis. Kecuali orang yang perut comel. Orang yang perut comel ni, dia perut lebih sikit, perut comel lah tu. Sepambo lah tu. Orang orang ngandung, katakan contoh, dia tidak diri, dia tak tubik habis, maka buatlah cara lagu mana pun biar dia tubik. Orang ngandung, dia nak suruh tubik habis, dia kena bangun sikit, bangun tekan perut pula duk cakap baru tubik habis. Nak tak kira lah lagu mana pun, maka diri itu bukan haram, cuma ada makruh sahaja. Kalau terpaksa maka kena duduk lagu tu, asalkan boleh keluar ke perhabis.
Dan himpunkanlah di dalam istinja tu, dalam istinja kita, iaitu kencing ataupun berak kita itu, dengan menggunakan batu-batu dan air. Okey, mana yang terbaiknya batu dulu, baru air. Itu yang terbaik sebenarnya. Jadi tak ada batu, nak cari mana oleh rumah batu. Jadi setengah tempat ataupun hotel dia ada tisu. Jadi sebenarnya kita cuci dengan tisu dulu, lepas tu dengan air, lebih afdal lagi sebenarnya. Nah, cuma hak tak bolehnya dengan tisu terus tak basuh dengan air. Hak tu tak boleh, tu cara tak betul lah. Cara tak cuci, cara orang non-muslim buat. Hak berat lagi pakai tak cuci langsung. Berak pula tepi bangunan, tempat lorong-lorong bangunan, lorong-lorong apa orang panggil, saya contoh ada hak gelandangnya, contoh ada berlaku. Amo pernah tengok satu video tempat popok pergi mari, orang ramai pergi mari relax ya. Orang Melayu kita ada dah. Di Kuala Lumpur. Kalau dulu negara putih yang tak malu. Nak berak kecil pakai duk cerah bangunan, orang lalu perut bukan luar pun duduk molek-molek perak apa semua. Sudah tu pun bangun pakai luar molek-molek. Nyok jalan molek-molek. Molek-molek jalan. Dah tak ada air dia kata. Dia kata mungkin lah. Jadi nak royaknya, kena hak moleknya, kena guna barang lain dulu hak sebaiknya. Kalau bukan batu terbaik. Batu pula jangan cari batu hak kutu. Luka lah, lupa tu. Maaf lah, kena jelas lah benda ni dah. Permukaan itu akan luka. Jadi carinya yang mana yang tidak yang kasar sedikit, tak comel kau licin benar, tapi bukan kutu, bukan pataje dah. Kutu sedikit sahaja. Dan air, bilah pula dengan air. Okey, nombor 23 bawah tu ada nota bawah tu dia kata mendahulukan dengan menggunakan batu lebih afdal, hanya afdal daripada hanya menggunakan mana-mana satu daripadanya. Supaya tidak tersentuh air. Bila tak tersentuh air ni lah hamba kata lebih baik kalau ada tisu dulu baru air pula, untuk mengelakkan direct tangan kita ni bersentuh najis. Kalau boleh kena cuci dulu hak kasar-kasar dulu, lepas tu barulah dengan air. Untuk lebih lagi bersih kena dengan air pula. Tapi kalau tak ada dengan air teruslah. Maka kalau dengan batu dengan air lebih rata, lebih comel air lagi. Cuma cara dulunya guna dengan batu dulu, dan batu dibawa sampai ke hari ni masih lagi boleh mengelak daripada tersentuhnya tangan kita. Jadi lebih afdal menggunakan barang lain dulu. Dan jika kamu hanya menggunakan salah satu daripadanya, maka hendaklah memilih menggunakan air. Ada dah sini. Kerana ia lebih afdal, kerana ia lebih menyucikan. Tetapi air pun jangan air mutanajis. Air yang bersih. Air yang mutlak, air yang bersih. Kalau air musyammas, air hak kena matahari, kurang bagus sebab boleh jadi penyakit pula pada kulit. Tu air musyammas makruh untuk guna, tapi kalau terpaksa bolehlah guna. Okey, dan mana ni? Dan apabila kamu mahu menggunakan batu sahaja, maka carilah batu saat ni 3 biji. Batu nak 3 butir yang suci, yang dapat mengelap dan mengeringkan ain najis tu sendiri. Boleh betul-betul kita tengok batu tu comel, dia ada tempat pegang dan boleh menyucikan, maka boleh kita buat. Boleh tengok molek. Kamu sapukan dengannya, iaitu batu saat ni, akan tempat keluar najis sekiranya najis itu tidak berpindah daripada tempatnya. Tempat keluarnya tu keluar. Maksudnya kalau kita cerah perut tak sesuai lah dengan batu. Takut ke apa? Takut bau sembuh, kena pohon, kena kaki, kena tumit, maka tak sesuai dengan batu. Kalau katalah buang najis secara normal, maka batu tu lebih afdal, cuci tempat keluar tu dulu. Dan begitu juga kamu sapukan kemaluanmu. Kemaluan pula juga sama dengan 3 pihak. 3 pihak ni bermaksud 3 tapai. Ni boleh tulis lah. Kalau ada pen boleh tulis lah. Pihak tu maksud tapai.
Tiga ke apa orang panggil? Tiga bukan bucu. Permukaan. Tiga permukaan. Dah. Jika dengan batu jika dengan sebiji batu. Kalau sebiji batu lah. Tapi kalau ada tiga batu, pegang waksa batu pun tarik tak tepi, tarik kedua tak tepi. Contoh tak apa. Tidak tiga tapai pun tak apa. Tapi kalau sebutir batu, mana nak ada tiga apa ni? Permukaan. Nak ada tiga permukaan. Sekurang-kurangnya nak ada tiga. Kalau istinja dah. Nak guna batu mesti ada tiga permukaan. Contoh kita ada pegang pun ada, dan tempat lalu nak cuci kita ada tiga tempat. Sekali pusing pula dua, tiga. Contoh paling kurang tiga. Dah hak comelnya atas tiga sana tiga butir batu pula. Lagi comel. Dan jika belum berhasil kebersihan, ni kalau sekiranya belum bersih, maka dia kata 3 biji batu sana tak bersih lagi, maka kamu sempurnakan istinja itu dengan 5 biji batu. Satu biji mungkin tiga permukaan, 3 tapai, 3 permukaan. Dah. Kalau tak bersih lagi, basuh tak basuh, tak bersih lagi ni, guna lagi batu lain. Tapi dia nak kepada sunat ganjil. Kalau 3 tak lepas lagi, maka kena buat batu kepada 5. 5 tak boleh lagi, ataupun 7 biji. Maknanya semua kena. Kalau ikut sunnah, dia mesti ganjil. Sehinggalah jadi suci tempat keluar najis tu, dan bilangan bunyi bel dah. Dan bilangan batu itu disunatkan ganjil. Disunatkan ganjil dah. Dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Wajib. Bukan harus, bukan makruh, wajib. Jadi maknanya wajib. Bila wajib, maknanya belawai dia dosa kalau tak buat. Jadi bermakna orang yang ambil cerita saat ni di lorong-lorong gelandangnya ataupun lorong-lorong bangunan yang kotor, contoh yang pergi berak, dia terus pakai seluar lalu, maknanya berdosa lah, haram lah. Dan janganlah beristinja dengan tangan kanan, walaupun kita ni tangan ngan ni lah, contoh kita tak boleh tangan kiri tak biasa kita, ataupun setengah orang dia ngidar, dia makan nasi tangan kiri, maka tangan basuh berak dia pun bukan dia ni dia pun tukar tangan kanan, maka situ tak boleh, makruh, kotor. Dan setelah selesai istinja, bacalah doa ini. Ni doa ni. Kalau orang tak ada kitab, maka tak boleh nak baca doa ni. Nah, kita hak lepas-lepas tak baca-baca pun. Sudah tak payah lah dah. Jadi hak comelnya baca doa ni. Untuk apa baca doa ni? Imam Ghazali suruh baca sebab ada isyarat kita keluar najis saat ni, bukan keluar saja. Ada doa yang Imam Ghazali ajar suruh baca, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Tak payah, pendek je. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Okey. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Apa suci hati ni? Daripada sifat nifak. Kita buang najis. Apa hubungnya? Apa kaitan? Ada kaitan dia. Dan peliharakanlah kemaluanku daripada kejahatan, iaitu daripada na'udzubillah perzinaan dan sebagainya. Jadi hubungan mana? Hubungannya kita minta cuci hati kita. Kerana apa? Kerana istilah seolah-olahnya buang najis ni, buang segala kekotoran yang ada dalam tubuh badan kita, segala kekotoran. Bila buang kotor, mana nak minta suci. Situ kaitan dia. Maka nak minta suci kena doa. Kalau tak doa, mana buang najis je lah. Dan gosok-gosoklah tanganmu dengan tanah ataupun kepada dinding tanah. Kalau sekiranya dinding tanah lah, sebab biasanya orang zaman dulu pun dinding tanah ni antaranya tempat orang nak cuci. Itu sebab salah satu tanah saat ni boleh apa orang panggil tayammum. Okey. Ataupun kepada dinding-dinding setelah selesai daripada istinja, kemudian basuhkan tanganmu itu. Hak ni bermaksudnya yang suci.
Kalau la ni tak leh, tak sesuai. Kalau la ni tak sesuai lah. Di ni tanah lama ke, amu baca lagu ni esok tengok polok habis dinding. Habis sani jaga dah. Batu dulu, cuci dulu, buai dulu, bersih-bersih. Malah tak ada terbekas di tangan. Cuma ambil syarat dah saja. Bukan cuci dah boleh. Tu antara amalan sahabat lagi. Deh. Boleh buat. Kalau cuci tangan, nak lap sebagai nak buai hak basah, boleh. Tapi kalau hak ada dah polok tangan, di bawah polok tu kuning molek pula berok dah, tu tak boleh. Tu jadi kotor tandah nyanyo, marah apa jahil kita. Okey. Jadi 24 sani antara doa sani dan nifaqi ada 24, nota bawah hanya bawah hadis lah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Kalau dari hadis Rasulullah SAW hak lain pula ada mari dengan doa keadaan lain sikit, minta doa wa amali minar riya'i pula. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i, minta jauh daripada riya. Boleh berlaku, tak ada masalah dah. Okey. Jadi kita selesai situ dululah. Masjid Jauhar hari ni berapa belah? 8 belah. Okey. Jadi gitulah untuk urusan masa dok tandah selesai. Maka cara istinjaknya lagu tu bukan kata cakung saja-saja, ada fungsi dia untuk tekan usus kita sana, tekan belah kiri untuk keluar berhabis antaranya dah. Ada soalan nak tanya kepada ni dulu? Ada? Kalau tak ada, kita pergi kepada fiqh pula sekejap. Ada ke? Tak ada Tak ada masalah. Nanya pun tak ada masalah. Okey, kita start buka fiqh pula, ataupun kalau ada soalan fiqh pun tak ada masalah. Boleh buka soalan. Okey. Okey. Qala al-musannif rahimahullah. Ni pengarang kitab ni Syekh Qamarul Lail, minta dirahmati Allah. Okey, dalam bab sini ni soalan mari bab lagi, bab semaya dah. Bab semaya. Boleh kita pergi fiqh pula dah. Okey, soalan yang ditanyanya adalah lagu mana cara solat orang bisu. Sebab kita ada rukun qauli, rukun fi'li. Bila rukun qauli maknanya kena bunyi kata-kata atau bunyi bacaan. Takbiratul ihram mesti bunyi, Fatihah mesti bunyi, selawat mesti bunyi, syahadah mesti bunyi, wajib. Bukan mesti saja, wajib. Bila tak bunyi maka tak cukup rukun. Bila tak cukup rukun maka tidak sah. Jadi lagu mana pula orang bisu? Soalan main orang bisu. Pertama, yang kedua orang sakit. Orang sakit dan juga orang nak solat ni yang diikat. Orang kena ikat ataupun kena gari. Kalau orang jahat ikat dengan tali, kalau polis pula tak dengan gari. Lagu mana dengan gari nak semaya? Lagu mana rukun fi'li? Lagu mana kita nak akad takbir? Lagu mana kita nak rokok dan sebagainya? Lagu mana cara? Dan adakah sah solat mereka, solat daripada mereka ini kerana tidak dapat melafazkan rukun-rukun qauli dan tidak dapat melakukan rukun-rukun fi'li? Ni bagus soalan ini. Ramai tertanya-tanya. Jadi semua rukun-rukun qauli dan fi'li yang tersebut, yang kita sebut dah yang lepas, iaitu takbiratul ihram antaranya rukun qauli dah, adalah diwajibkan ke atas orang-orang yang mampu. Jadi yang mampu sahaja, yang tak mampu dimaafkan. Tu orang yang mampu melakukan sahaja. Adapun orang bisu, orang diikat diikat tangan dia contoh, ataupun orang yang orang sakit tenat. Orang sakit tenat tak boleh bangun tapi boleh nyawa lagi contoh. Maka selagi dia waras, selagi dia sedar, walaupun tenat lagu mana pun tetap kena solat. Bila orang jaga betul-betul solat, minta kita pun Allah Ta'ala buat lagu tu juga. Lagu mana? Seperti mana cerita Allah yarham Tok Guru ni Aziz.
Yang diceritakan oleh Amu ada dengar sekali Ustaz saudara dia dah, Ustaz Dasuki cerita. Yang doktor pun heran, pelik lagu mana. Dia kata setiap kali, walaupun bila kan peringkat berat dah, dia sakit peringkat berat dah, tahap berapa dah berat, maka doktor tahu dia sakit tak tahan ni, maka doktor pun cocok macam ubat penenang tidur, dan dia tidak akan sedar beberapa hari. Doktor kata ikut kajian doktor tak akan sedar beberapa hari. Jadi Tok Guru ni Aziz ni, ketika mana sampai time waktu semaya, tanpa ada kunci jam macam kita, tanpa ada orang gerak macam kita, tapi dia sedar sendiri, dan dia minta suruh orang ambil wuduk ke dia, dan dia semaya. Sudah semaya, dia akan lelap tidur pula. Dan bukan 5 waktu saja, dia tabiat dah semaya tahajud, maka time tahajud pun dia sedar, dia semaya tahajud, patut lelap tidur pula. Tak ada. Waktu dia sedar tu, dia dah lah tanya khabar sebentar. Tanya khabar anak-anak sihat lah ke? Sihat. Pasnya hanyut pula, nera pula. Ditidur kepong masih lagi. Jadi kita harap Allah Ta'ala kita gitu jugalah esok insya-Allah. Moga-moga deh. Jadi nak ayatnya, kalau dikira kes sebenarnya, kalau orang sakit tenat ataupun diikat tangan dia, dan seumpama dia tidak wajib melakukannya dengan sempurna, bahkan ia dilakukan mengikut kadar kemampuan masing-masing. Sakit juga antaranya adalah orang tak boleh berdiri, orang pakai kursi contoh, maka cara dia semayanya adalah ikut kadar kemampuan dia. Kalau katalah dia boleh jalan, berdiri boleh, maka dia wajib berdiri. Dia tak boleh apa? Iktidal dia boleh, rokok dia boleh, maka kena buat rokok lagi. Iktidal pun kena buat lagi. Dia tak boleh lipat lutut. Contoh, ataupun tak boleh sujud, sakit kepala dan sebagainya, ataupun baru lepas buat pembedahan mata, tak boleh sujud. Maka ketika tu dia dimaafkan duduk dan dia sujud. Cara duduk. Duduk, sujud dan sebagainya. Cuma cara tempat duduk ni pula orang duduk geger. Hok mana so betul. Kursi nak duduk belakang ke kursi duduk depan. Jadi kita tengok keperluan dia duduk mana. Kalau dia mampu berdiri, maka saf dia adalah sama seperti mana kaki orang lain juga. Maka nak duduk diri dalam saf, barulah dapat fadilat semaya dalam saf. Jadi kursi dia kena duduk belakang. Bila kursi duduk belakang, bermakna dia ganggu saf belakang. Betul tak? Jadi bermakna dia kena cari tempat yang tidak mengganggu. Masjid ni alhamdulillah menapot ada 3 tempat. Bukan 3 tempat, banyak tempat lah ada. Tepi ni boleh belakang tu. Kursi duduk belakang dah. Muka sah depan ni. Tu berapa kursi boleh? Tu mungkin 3 orang boleh, tak? 3 orang, 3 kursi boleh. Tiang ni pun boleh. Tiang ni pun boleh. Dia berapa kursi, dia duduk depan. Hak mana duduk diri. Tai duduk sahaja, dia pun duduk. Tai dia boleh bangun pula, dia bangun pula. Jangan setengah orang pula, dia boleh diri. Dia tak boleh lipat lutut saja. Tapi bila dia sampai tahi dia rokok, dia rokok lagi. Tidak antara lagi, tahi dia sujud, dia pun duduk atas kursi. Bila duduk atas kursi, dia pun sujud. Antara 2 sujud atas kursi lagi. Tahi dia kiam, dia duduk atas kursi lagi. Situ tak boleh. Dia mesti bangun pula, sebab dia boleh kiam. Kena ingat situ. Ada setengah orang bila duduk atas kursi, dia kata, beres. Duduk dah. Pakai duduk seterik pasal dah lah sebenarnya. Tak boleh. Dia mesti wajib pada dia bangun semula, kiam semula. Rokok biasa, balik iktidal biasa juga, tarik sujud baru duduk semula. Walau 4 rakaat lagu tu cara. Mesti kena cara lagu tu buat kadar ikut kemampuan. Hanya semua rukun-rukun itu ghalib dilakukan oleh orang yang sempurna kejadian, yang tidak ada perkara yang menghalangnya dari melakukannya. Jika tidak mampu memadai dengan hati. Ni orang yang tak boleh bangun dah. Orang sakit tenak dah saat ni contoh, maka dengan hati pun memadai dah. Cuma beza dia boleh pahala lagu mana? Sama ke dak orang semaya bila duduk ngedi dah sama ke dak? Tidak sama. Yang sempurna lebih sama, lebih pahalanya lebih besar lagi. Orang semayang dengan niat lagu mana? Boleh lebih dia lagi dari segi zahir dia. Tapi hati pula. Semayang diri tapi hati duduk lain. Hak semayang duduk khusyuk, maka lebih khusyuk lagi. Contoh. Lepas tu walaupun dia kurang
pahala dia kerana dia contoh sama-sama khusyuk semaya. Dia kurang kerana dia duduk tak sempurna, katakan contoh. Dia boleh pahala di cover balik dengan usaha dia pula. Dia dapat pahala lain pula ekstra, iaitu pahala mujahadah. Usaha dia nak semaya juga, dia dapat pahala ekstra situ. InsyaAllah boleh cover balik hak kurang dia semaya. Jangan kata sedih sedap lah demo boleh semaya molek ambo kurang dah pahala kahwin. Tak serusi, ada pahala ekstra, pahala mujahadah kerana dia bersungguh nak semaya juga. Bangun tu payah juga, bangun dan diri tak apa, nak bangun tu payah. Mujahadah tu boleh pahala pula. Tu sebab semaya dia tak kira pahala dia pahala depan saja ke, tengah saja ke, tak. Dia kira ketika kita khusyuk, ketika itulah dapat pahala. Contoh, hak pahala bergerak memang dapat dah, tapi pahala penerima Allah Ta'ala tengok pada khusyuk pula. Jadi katakan contoh rakaat pertama tak khusyuk lah mana, bila-bila duk baca, bila-bila duk ingat patah timur. Contoh, bini besar suruh beli udang musim-musim raya Cina ni, udang besar ibu jari baru ni ambil berhenti. Kejut tengok besar, kata patah timur ni. Contoh, jadi bininya berahi, abang jangan lupa udang besar tu nama dekat orang. Tengah semai duk ingat, bila baca Fatihah duk ingat ke mak ayah duk membesar saat ni. Contoh, rakaat kedua baru khusyuk balik. Allah, baru khusyuk semula ingat pada Allah. Maka rakaat kedua tu sempurna. Pahala dikira pada ketika tu pula. Tapi bab khusyuk saat ni tidak perlu qada. Tu bab masalah hati antara Allah Ta'ala dengan kita sahaja. Okey. Jelas kita baca dari soalan supaya selesai muka surat ni, senang kita nak ingat. Mari soalan yang kedua sini pula, iaitu panjang. Apakah hukum difardukan solat 5 waktu sehari semalam dan hikmah 17 rakaat sehari semalam? Ni 17 rakaat sehari semalam. Masjid Jawahar Kuala Kerai. Alhamdulillah. Tanda lalu aku tak ingat. Okey. Hikmah difardukan solat 5 waktu ni untuk maklumat kita lah. Kalau orang tanya hikmah gapo sebenarnya 17 rakaat sehari semalam, ni hikmah dia. Ulama kaji, dia kata hikmah difardukan solat 5 waktu sehari semalam ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kerana rahmat dan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berumur pendek. Sebab apa? Sebab Nabi terdahulu umat dia siapa kau panjang umur sehingga beratus-ratus tahun ataupun sampai beribu tahun pun ada. Kita hak ghaliknya seperti dalam hadis antara 60 hingga 70. Tapi ada juga jarang-jarang 80, ada juga kadang-kadang 90. Ada pula jarang-jarang juga 100, ada kadang-kadang seperti cerita Ramli lah, kadang-kadang. Tapi tu yang teka-teki cerita apa? Belalang. Tak belajar belalang. Bapak belalang ke apa? Tu dia contoh kahwin 1, 2, 3, 4. Tapi umur pun sama juga. Kadang-kadang ada siapa 70 lebih, 80 lebih, 90 lebih. Jadi kalau kata lebih pada 70 bermakna ekstra lah kita. Tu sebab rancangan TV bintang extravaganza. Tapi dia nyanyi pula. Hak patutnya kena insah dah, orang galak pula. Tak comel lah. Okey. Jadi nak ayatnya antara rahmat Allah, kenapa? Kerana umur pendek kita ni nak cover supaya dapat pahala banyak. Sebab apa? Daripada umur pendek saat ni, berbanding dengan umat-umat terdahulu berumur ratusan tahun dan juga ada sampai ribuan tahun. Walaupun umat Nabi Muhammad SAW berumur pendek, namun ibadah-ibadah mereka digandakan berkali-kali ganda pahala berbanding umat-umat terdahulu. Contohnya dia kata solat fardu yang 5 waktu, iaitu 1 digandakan 10. Semaya tu sendiri digandakan 10 dah, belum lagi bacaan. 5 bererti 50 kali ganda pahalanya.
Jadi semaya 4 rakaat tu digandakan seolah-olahnya 40 rakaat. Situ. Itu sebab kena khusyuk. Rugilah kalau tak khusyuk. Cuba sehabis-habis baik khusyuk dah. Ada pun hikmah 17 rakaat pula. Ialah kerana hendak menampung. Apa ni? Tampung ialah. Okey, hendak menampung semasa jaganya, iaitu 17 jam. Maksud jaganya mana? Ghaliknya kita ni dalam 24 jam, berjaganya 17 jam. Jadi 17 jam kita berjaga, duk siari kita dan sebagainya, malam tengok TV, contoh tengok berita, tengok cerita seksi-seksi, contoh hak siari duk balas, duk mengopak, duk bergocoh pun ada. Wak kerja benda hak tak comel pun ada. Jadi nak cover kelalaian kita sehari-sehari ni, sehari semalam 17 jam ke ghaliknya. Dalam sehari semalam saat ni pada ghaliknya iaitu 12 jam waktu siang, 3 jam mulai daripada jatuh matahari, maksud waktu malam, dan 2 jam waktu sebelum fajar. Ni pun kalau bangun malam, kita bangun semaya. Jadi 17 saat ni ada ketikanya kita lalai. Jadi di cover dengan lalai saat ni 17 jam kepada 17 rakaat. Ini antara kajian para ulama. Setiap rakaat itu menjabarkan kecuali ni dan melakukan 5 hidup semasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama saja, dia tegas sama tu antara fadilah. Okey, habis situ soalan kitab. Dan hamba nak sebut sikit ada soalan yang orang bertanya. Ada orang tanya, soalan ni sangat bagus dan berlaku lah ni. Dia kata, apa hukum orang jual? Minta maaf kalau ada orang jual baguslah, pesanan ni bagus untuk pada khususnya orang jual restoran. Apa hukum orang jual restoran tu? Bila mana orang order air Milo, katakan contoh. Kita ghaliknya kalau katalah air coklat tu kita panggil air Milo. Dan memang Milo tu sebagai satu jenama sebenarnya. Tapi kita order, orang tanya nak ada air ke apa kita pun air Milo Banks kita pun ghalik Milo asalnya adalah jenama, tetapi kita dah jadi sebati dah, ghalik dah. Jadi apa hukum orang jual tu dia tidak akal apa Milo sebenar? Sebab lah ni banyak ada nama apa Vico ke apa, ada nama lagi bukan Covid ke apa tak ingat apa Ovaltine ada hak murah sikit ke apa tak ingat, Myvi contoh. Jadi apa hukum orang jual dia guna benda tu, dia guna koko tu tapi orang order Milo, apa hukum? Jadi jawapan dia ni adalah mengikut keadaan. Yang pertama, kalau orang yang order tu tahu dah bahawa dia nak minum air koko je, tak kira cap gapo pun, dia order air Milo tu sekerana rolik supaya kita gosok gigi lah. Gosok gigi ke apa? Dia Colgate. Biar lama dah tukar, tak pakai dah Colgate, pakai Dali, pakai Fresh and White, macam-macam ada tak, sedang. Tapi kita roliknya ubat gigi kita panggil Colgate. Ambil Colgate tu komak tu. Pada Hasan sedang kan tu. Nak Colgate hak ilah mun tolong beli ubat gigi, tolong beli Colgate, tak panggil ubat gigi. Orang-orang rekap pun tak, orang dulu tolong beli Colgate aku Colgate untuk sakit gigi. Adakah hang ngepel nanti bisa gigi Colgate nama gapo tahu. Jadi Colgate tu jadi ubat sakit gigi. Jadi ubat gigi. Ubat apa? Ubat buah gigi lah. Jadi kalaulah ghalik orang yang mengorder saat ni, dia tahu bahawa Milo tu tak kisah jenama gapo pun, maka hukumnya harus, ada masalah. Tetapi kalau sekiranya memang orang order tu dia nak air Milo sungguh, jadi orang tukar, tidak royak kepada, sepatutnya dia royak. Milo tak ada kedai kita kita Milo habis, kita pakai Myvic tak apa, Myvic tak apa, contoh beres sesat. Lalu ni dia tak royak. Bila dia tak royak, orang yang order ni pun nak Milo, jatuh hukum haram. Hukum dia jadi haram. Jadi maknanya penyelesaian lagu mana? Tuan jual kena royak.
Ataupun orang hak ngodak ni kena tanya. Kalau nak selamat ke tuai kedah, tak sewi dia berdosa, kita kena tanya molek. Amba nak air Milo dah. Air Ovaltine tak say, air Myvic tak say, nak air Milo, air cap Milo. Contoh jenama Milo. Dia pergi bubuh juga lah air, contoh. Atau kalau dia tak ada ber Milo, ada Myvic je. Tak apa, Myvic pun. Baru jelas. Lagu tu hukum. Kalau dia bubuh tanpa royak, jadi maknanya hukum dia adalah haram. Hukum haram telah difatwakan dah benda ni. Kena bubuh. Yang kedua, orang tanya bab hukum timbangnya. Timbangnya nego pula. Timbangnya nego ni gapo orang panggil hak mesin, hak manual ni. Ambo pun minggu lepas, hari Sabtu lepas. Belen-belen nak pergi makan. Pergi makan di Raut Bentung tu. Berasa nak pergi makan, orang puan nak makan apa? Demam, baru siap demam. Kemaruk nak makan diri sebab balik baru dia Kuala Lumpur, baru orang panggil ceramah baru ni. Orang panggil ceramah Kuala Lumpur, balik tu beli musaking. Jadi buat balik rumah, orang puan makan tak berasa sebab demam. Tawah hebat. Jadi lepas daripada siap segar tu kan, dia kata nak makan bila boleh makan musaking. Cek musaking nak akhir dah, penghujung dah. Jadi tak apa, kita pergi makan sana. Jadi on the way pergi sana tu kan, terfikir orang puan kata terahlah, tahu aku saing-saing, takut ada orang nak beli. Dia kata orang kita jual lepas minyak kereta tak apa dah. Mereka yalah juga. Terata jadi banyak sungguh. Orang roda sampai ke dekat 80 butir penuh lah bonet kereta tu. 80 butir. Lepas sungguh lah, lepas minyak kereta, lepas boleh bagi anak beranak, bagi adik-beradik, pak saudara, mak ayah, tok tua boleh bagi. Untuk hak tu lah, untuk bagi, untuk makan. Alhamdulillah. Jadi timbangnya baru ni, ambo tak bawa hak digital, bawa hak cara nimben ni. Jadi bila nimben ni, kadang-kadang dia lari. Jadi tu sebab kalau nimben, bak nimben, orang-orang negara ni kena royak sikit. Pertama sekali kena pastikan sebelum nimben, biar kita jelas, betul-betul duduk tangan kosong sungguh. Yang kedua, bila timbang barang saat ni, kena pastikan. Bila tengok tu kan, contoh daripada 1 kilo ke 2 kilo tu, dia ada poin kecil-kecil. Dia panggil apa? Tak mahu tak kerti. Kecil tu kan. Dia mewakili 200 gram, 200 gram, 200 gram. Betul tak? Jadi bila nampak berat, tengok kita nyengging nak tengok. Amo kali pertama guna nimbe, amo tak kerti guna nimbe. Orang tanya hukum ni lama dah. Bila mari dah memikir kena royak hukum ni pula. Jadi nak tak nak, kalau guna nimbe manual, kita kena ala kurang. Jadi kalau lebih, niat sedekah. Itulah, terpaksa kena buat gitu. Lain hal nimbe digital tu senang, letak pun tubik lalu harga, tak ada masalah. Tu bab nimbe. Jadi nak tak nak, kalau katalah kita ni ambil mudah, takut jadi haram. Kena berhati-hati, tu hukumnya. Ambo ni jadi kau bidak terjun pula. Orang panggil ustaz deri berat. Jual deri pula lah ni. Ni malam ni bunyi kata dah murai Cina, tak boleh lagi. Malam ni naik tidur di Gua Musa, esok kuliah subuh Gua Musa, lepas habis kuliah tu naik raut pula lagi ambil deri pula. Sebab kali kedua orang pakai odah pula, dia kata sedap, memang beza, dia kata memang sebab ambil apa ni pembekal daripada kebun. Memang fresh lah, memang musaking. Tak kami musaking je. Lama ada kena odah. Panilah. Minta maaf. Jadi kalau nimbe memang kena moleknya lah ni ada mudah digital, guna digital hak paling comel. Jadi setakat tu dululah. Soal jawab agama kita. Apa kita sengih belakang nak dari kita kira panik. Okey. Ada soalan lagi kalau nak tanya apa-apa? Ada soalan Lisa ada? Tak ada. Lewat dah kita ni. Ada dah. Ada setakat tu dulu. Siapa dia nak suruh bawa kitab pun, insya-Allah kita bawa kitab 2 minggu lagi. Bab adab berwuduk memang banyak doa. Memang doa yang sangat-sangat bagus kita amal, insya-Allah, dan banyak lagi doa-doa amal yang akan datang bermula 2 minggu lagi. Jadi kalau siapa-siapa nak, tolong mai royaklah. Nak hak Jawi ke, nak ke Rumi ke, royakkan ni dah. Jadi masa setakat tu dulu, apa yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kelemahan dia hamba sendiri, mohon maaf. Ambil masa yang panjang kerana 2 kitab dan berlaku soal jawab. Dan kalau sekiranya ada soalan-soalan
yang terbuku di hati, terbuku di minda tu, tulis siap-siap selalu, tak apa. Lepas tu mari atas depan, insya-Allah dah. Mari atas depan, kita cuba jawab setakat yang boleh. Kalau kamu tak boleh jawab molek pun, insya-Allah kamu mari sekali lagi kamu jawab pula, insya-Allah. Jadi setakat tu dulu, semua anugerah daripada Allah Taala tu milik dia belaka. Wallahu subhanahu wa taala a'lam, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.